Oke guys, video kali ini kita akan bicara mengenai BOMO. Tunggu selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Ali Bosku. Baiklah, channel ini banyak menyediakan video-video yang menarik, jadi jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng untuk update video-video yang terbaru. Jadi guys, video kali ini saya ingin bawa anda bercerita mengenai BOMO. Oke, jadi kali ini sekali lagi saya gunakan buku Kitab Pengetahuan Hantu Malaysia bercerita mengenai BOMO. Oke, BOMO ni memang sudah tidak asing bagi masyarakat Nusantara. Oke, Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura. Dan BOMO ni memang khidmat dia memang dari zaman nenek moyang kita lagi memang sudah wujud. Dan tidak semua orang boleh menguasai ilmu BOMO ini. Dan BOMO ini memang seseorang yang memang yang khas dan hanya orang tertentu saja belajar ilmu BOMO ini. Dan menurut kitab ini, watak yang penting dalam cerita-cerita Melayu berkenaan hantu adalah BOMO. BOMO ni menjadi perantara di antara manusia dengan alam gaib. Jadi sekiranya sesuatu berlaku, mistik, misteri ataupun apa-apa sesuatu yang dikaitkan dengan makhluk halus atau syaitan jin, maka BOMO akan menjadi penyelesaian masalah tersebut. Itu zaman nenek moyang dahulu lah. Dan BOMO sering ditafsirkan sebagai pawang sihir, tabib tradisional, dukun, pawang. Itu istilah-istilah masyarakat Melayu purba. Masyarakat dahulu. Dan istilahnya masih lagi kekal sehingga ke hari ini. Dan biasanya BOMO ni dia mahir juga dalam perubatan-perubatan tradisional. Dan pada zaman dahulu, sekiranya ada orang yang sakit, demam ke apakah, dan BOMO akan menjadi doktor pada ketika itu. Saya ingat lagi ketika saya masih kecil, ketika itu saya kena demam panas lah. Demam panas yang kata orang sukar untuk surut demam panas. Dan kebetulan masa zaman saya masih kecil dahulu ada seorang nenek tua. Sering dikaitkan dia boleh mengubat anak-anak, kanak-kanak yang demam. Dan dia hanya ambil siri dia. Dan saya ketika itu takutlah kalau jumpa nenek ni. Dia akan makan siri dan dia akan sembur siri tu di muka kita. Begitulah. Dan bila kena, bau guys, bau siri tu. Tapi yang peliknya, demam kita akan surut dan demam dan hilang. Dan hilang. Jadi itulah peranan BOMO pada zaman dahulu. Sekiranya ada orang sakit, dan dahulu biasalah kalau sakit saja mesti dikaitkan dengan gangguan ilmu hitam, gangguan jin. Jadi BOMO lah yang akan menyelesaikan masalah tersebut. Belum ada doktor lagi. Menurut sebuah buku yaitu W.R. Rolfe dalam The Origin of Malaysian Nationalism pada tahun 1967, ilmu sihir sebenar yang kadang-kadang dikaburkan dengan sedikit unsur-unsur Islam adalah kemahiran pawang-pawang yang menjalankan upacara-upacara untuk memujuk kuasa-kuasa alam untuk memastikan tanaman yang subur. Sampai begitu sekali BOMO. Atau tangkapan lumayan membersihkan sesebuah kampung daripada roh-roh jahat. Dan BOMO juga ada pengetahuan esoterik tentang penyakit-penyakit fizikal dan mental bersama-sama dengan penyebab-penyebab dan juga rawatan. Sedia maklum, BOMO akan menjadi perantara untuk menyelesaikan masalah-masalah mistik. Kalau anda lihat satu babak dalam Hantu Kak Lima Balik Rumah, ada satu BOMO yang mereka bawa dari Indonesia. Dan tapi dalam cerita tersebut BOMO temberang lah. Kebanyakan ilmu BOMO ni dipengaruhi oleh kepercayaan animisme dan kepercayaan Hindu. Namun sedikit demi sedikit BOMO ni, ilmu-ilmu BOMO ni dia hilang
disebabkan kedatangan saudagar Arab. Mereka membawakan dakwah Islam. Lama kelamaan bomoh dan pawang ini semakin dilupai. Okey, dalam satu buku iaitu The Bomoh oleh A. Rafi, okey, dia telah membuat kajian dalam Undang-Undang 99 Negeri Perak. Okey. Dalam undang-undang tersebut, orang Islam harus memberi makan kepada hakim wilayah, pegawai-pegawai masjid, bomoh dan bidan. Jadi bermaksud bomoh ni memang diselitkan dalam sistem raja-raja, okey, pada zaman dahulu. Jadi termasuk dalam Undang-Undang 99 Negeri Perak. Dan dalam Undang-Undang Negeri Perak, seorang bomoh haruslah sabar, segak, rajin dan jujur, serta dia tidak boleh menyimpan perasaan tertarik hati dengan wanita. Jika ada orang sakit, dia harus datang dengan segera. Sebagai balasannya, ini bomoh pada zaman dahululah, dia tidak perlu membayar cukai atau dipaksa bekerja sama seperti Sami-Sami dan Veda di India. Okey. Di beberapa buah negeri Melayu, bomoh diberi gelaran penjaga negeri atau gelaran terhormatnya Raja Muda, dan juga diamanahkan untuk melindungi harta karun purba dan regalia istana dari dipengaruhi oleh musuh-musuh yang menggunakan roh jahat dan ilmu sihir. Kalau kita lihat satu babak cerita Piramli dalam Seniman Bujang Lapuk. Semalam beta telah bermimpi. Setumpuk tai lembu telah jatuh dari langit kelepak melekat ke muka beta. Apa itu Tok Nujung? Menurut di dalam amalan Patih, tuanku akan ditimpa bahaya. Bahaya. Mereka ada satu lakonan tentang seorang okey, dilakonkan oleh Sudin lah. Dia ceritakan macam mana kalau tai lembu jatuh ke muka. Dia cakap bernasib malang kalau jatuh ke tepi. Maksudnya khidmat raja memerlukan khidmat bomoh untuk menentukan sesuatu perkara. Jadi memang bomoh ni ada bekerja di istana untuk menjadi penasihat dan pembantu kepada sultan sekiranya sesuatu perkara mistik atau pelik perlu diselesaikan. Dalam buku Eraf ini juga pada tahun 1962 bulan Oktober, seorang bomoh dari Rembau berumur 61 tahun dari Negeri Sembilan, yang bernama di sini letaknya nama Lebay bin Abdullah Omar. Dia bertugas di Istana Rembau dan dikatakan dia berjaya mengalihkan hujan sepanjang kejohanan bola sepak Piala Merdeka. Dan mereka juga mengupah lebay tersebut, bomoh tersebut, untuk perlawanan kriket di kelab Selangor, saya kurang pasti di mana ni. Dan bomoh tersebut diletakkan di satu bilik khas agar dia dapat mengalihkan hujan yang ketika itu sangat lebat. Dan pelik, hujan tersebut berjaya dialihkan. Bagaimana ia boleh berlaku? Wallahu alam, hanya Tuhan yang tahu. Menurut Erafi, ilmu bomoh ini boleh diwarisi secara gaib dan penerima ilmu ini harus bersumpah menyimpan rahsia asal-usul serta maksud-maksud istilah dalam bomoh. Dan kebanyakannya hari ini ramai, banyak bomoh menyalahgunakan ilmu mereka untuk tujuan yang tidak baik. Dan ini sesuatu yang tidak baguslah. Kadang-kadang seseorang tersebut dengki, iri hati dengan orang tersebut, mereka akan menggunakan khidmat bomoh untuk merosakkan seseorang, mengkhianati seseorang, ataupun membuat sesuatu yang buruklah. Jadi itu diantara khidmat bomoh yang berlaku pada hari ini. Dan dikabarkan ada orang menggunakan khidmat bomoh untuk membunuh seseorang akibat dia iri hati. Dan biasa yang paling famous di masyarakat kita pada hari ini, bomoh yang paling bahaya adalah bomoh Siam. Bomoh Siam ni berasal daripada negara Thailand. Ilmu bomoh Siam ni dikatakan sangat bahaya dan ada diceritakan
Bomo siam ni dia boleh menghasilkan satu nasi dipanggil sebagai nasi lontong, iaitu nasi yang dimasak menggunakan air mayat. Dan apabila orang termakan nasi tersebut, perut orang tersebut boleh menjadi gembung dan mati. Dan biasanya ilmu-ilmu bomo siam ni sukar untuk diubat dan dirawat. Hanya orang-orang alim, orang-orang yang tertentu saja boleh merawat daripada perbuatan bomo siam, dan ia mengambil masa yang lama. Namun begitu, kita sebagai orang Islam menggunakan khidmat bomo itu adalah haram dan berdosa. Dalam satu hadis Nabi menceritakan sesiapa yang mendatangi bomo 40 hari dia punya solat tidak diterima. Dan ada dalam satu hadis lagi Nabi bercakap, jika seseorang itu mendatangi bomo, maka dia akan masuk neraka. Dan jelas apabila kamu mendatangi seorang bomo itu, maka kamu sudah mengharapkan bomo itu, dan ia ternyata benda itu syirik. Dan bila syirik, kamu menduakan Allah. Dan apabila kamu menduakan Allah, maka nerakalah jawabnya. Jadi sebagai orang Islam, kita sepatutnya tidak lagi lah mendatangi bomo. Sebab kita sudah ada ustaz, kita sudah ada ulama untuk menjadikan rujukan. Kalau kita sakit pun kita boleh sudah rujuk kepada pakar bidangnya, itu doktor, hospital, klinik. Dan sekiranya kalau ada benda-benda mistik gaib pun kita boleh rujuk dengan orang yang lebih pakar, yaitu seperti ustaz, ulama. Jadi khidmat bomo ini sudah tidak relevan pada hari ini. Dan kalau ada orang dengki dan iri hati pun menggunakan bomo ini, ingatlah Allah Maha Berkuasa. Dan sekiranya kamu menggunakan khidmat bomo tersebut, ingatlah dengan Tuhan. Kalau kamu buat buruk kepada seseorang dengan menggunakan khidmat bomo, ingatlah Allah akan balas semula dengan apa yang telah kau lakukan. Kalau tidak di dunia, di akhirat nanti kamu akan kena. Jadi setakat itu saja cerita saya pada hari ini. Kalau anda berminat dengan cerita-cerita seram, anda boleh klik di sini. Kalau anda ingin update video-video yang terbaru, anda boleh subscribe channel saya di sini. Kita berjumpa lagi di video akan datang. Ali Bosku. Assalamualaikum.